Lagi terus. Okey. Kita sekarang ini membahaskan yang pertama, haddul ghaus. Kalau kita perhatikan syarat perlu mencari air sehingga haddul ghaus. Syarat apa? Perlu mencari air sehingga jarak haddul ghaus ada beberapa syarat. Syarat asas dia, bahkan inilah syarat secara umumnya, iaitu tidak yakin adanya air, tidak yakin tiadanya air. Faham? Kalau dia yakin tiadanya air, itu kan tak payah cari. Faham? Hadul ghaus ke hadul qurub, tak perlu. Memang yakin tak ada air. Dan yang kedua, dia wajib mencari air di hadul ghaus walaupun dia sangka ada air. Faham? Dia waham ada air. Dia tak ada syarat, dia yakin ada air kat sana. Oh, dia yakin ni di hujung sana tu ada air. Tak syarat. Kalau yakin jelaslah mesti. Dia tak perlu tahap yakin. Faham tak? Kalau dia ada rasa sangka ada air, maka dia mesti bergerak ke arah jarak tersebut. Dalam bab tayamum ni, biasanya ulama tak bezakan antara waham, syak, tak beza. Tapi dalam bab tayamum dibezakan. Boleh kita katakan dalam apa? Dalam fiqh ni, bab inilah yang dibezakan antara adakah hanya waham ataupun zon ataupun macam mana. Faham tak? Jadi dia pergilah cari. Syarat yang ketiga, adamul khawfi ala nafsihi wa malihi wa ahlihi. Faham? Syarat yang ketiga apa? Dia tidak khawatir bahaya, mudarat atas diri dia ataupun yang dia tinggalkan. Dia pergi sana, nanti yang dia tinggalkan tu pula bahaya. Atau pergi bersama keluarga dia, sekali keluarga dia dalam bahaya, yang bersama dengan dia lah dalam musafir. Dan yang ketiga adalah harta dia. Faham? Dia ada satu lagi istilah. Satu dipanggil mal, satu lagi dipanggil ikhtisas. Sekarang ini bukan belajar iqna', al-iqna'. Dalam hadul ghaus tidak disyaratkan merasa selamat dari bahaya yang merasa selamat dari bahaya atas ikhtisasnya. Kan? Ada apa? Kalau hadul ghaus, ikhtisas, tahu apa dia? Ikhtisas. Apa ikhtisas? Yang nak belajar iqna' ni. Apa? Muhtaram. Apa muhtaram? Haiwan muhtaram. Haiwan muhtaram. Macam contohnya kuda. Yang tu lah. Lembu. Apa? Ikhtisas apa? Istilah tak pernah dengar. Benda yang tak boleh dijual beli. Apa? Itu kan umum sangat perkataan benda yang tak boleh jual beli. Yalah. Yang mana satu tu dia punya topik dia, yang pertama ke kedua?
Mana Saudak? Ha? Kelas malam. Betul? Makan waktu bila? Letak kat situ kenapa? Ha? Sebelum ni kelas kat sana? Sebelum ni bila? Kat sana kelas. Lepas tu bila kelas kat sini tak pindahkan. Bila kelas kat sana pindahkan. Bila kelas kat sini tak pindahkan balik. Ha? Hai. Okey. Cepatlah. Jawab. Ni istilah. Dia ada satu istilah dipanggil mal. Satu lagi dipanggil ikhtisas. Mal ni adalah sesuatu yang boleh dijual beli kerana nilai yang ada padanya. Faham? Dalam mazhab Syafi'i, najis ni tak boleh jual beli. Sebab apa? Li'adami maliyatihi. Sebab dia tak boleh dipanggil mal. Sebab itu kalau satu orang tu dia ada anjing, dia bela anjing. Anjing buru lah, anjing buruan. Anjing tu dia punya. Anjing dia lah. Kalau orang kata ni anjing siapa, ni anjing dia. Nisbah kepada dia. Tetapi kita tak panggil dia mal, dan kita tak panggil milik. Faham? Segi istilah lah, istilah fiqh. Untuk bezakan antara mal, maka ulama bezakan. Sesuatu benda yang bukan mal, yang kita miliki, kita panggil benda itu ikhtisas kita. Faham? Untuk ikhtisas kalau dalam bahasa sekarang ni itu makna lain pula. Ikhtisas maksudnya itu dia punya specialist. Benda yang dia punya khususan. Itu cerita lain. Jadi anjing tu, oleh kerana dia ni tak boleh dijual beli sebab najis, tapi dia punya, maka anjing itu fuqaha namakan sebagai ikhtisas. Faham? Apa contoh lagi? Dia ada lembu banyak. Lembu tu berak. Lembu mesti berak kan? Lembu mesti berak. Betul. Lembu mesti berak. Ke lembu berak. Apa ayat itu? Lembu akan berak. Jadi tahi lembu tu, tahi lembu dia. Jadi lembu tu dia punya, tahi lembu pun dia punya. Orang lain tak boleh suka hati ambil. Faham tak? Jadi tahi lembu tu, nama dia bukan milik dia, ikhtisas dia. Faham? Itu istilah ikhtisas. Jadi masa dia berada dalam situasi ni, bersama dengan dia ada unta dia, ada anak dia, ada barang-barang dia, ada anjing juga, contoh. Adakah disyaratkan dia perlu rasa aman daripada bahaya menimpa ikhtisas dia juga? Faham? Ataupun yang tu tak perlu diraikan? Faham tak? Yang perlu dia rasa aman sebagai syarat dia kena tempuh pergi ke jarak tadi, keselamatan siapa? Diri dia, harta dia, keluarga dia. Harta dia termasuklah binatang dia punya, semua hamba dia. Faham tak? Tu beza tu ikhtisas. Ini fiqh punya istilah. Jadi dalam bab ini tidak syaratkan. Khalas. Hadul ghaus masih syarat. Hadul qub yang tak syarat. Terbalik. Oh, hadul ghaus. Mana dalam ibarat? فإن احتاج إلى تردد ونظر حوالي
عليه إن كان بمستوٍ فإن احتاج إلى تردد إن أمن نفسا ومالا وعضوا واختصاصا كراماته وانقطاعا عن رفقته Lagi? ولم يضق الوقت عن تلك الصلاة إلى حد تسمعه Okey, yang qurb pula. وقرب وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو عضو أو مال لا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة. Lagi? Dia punya logik dia. Ini dipahami daripada malin la yajibu basmu. Itu pun tak ada syarat. Khususnya tak ada syarat. Malin la yajibu bazluhu. Okey. إن لم يخف وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو عضو أو مال لا يجب بذله في تحصيل الماء. Itu lain. Okey. Jadi panjang pula. Bagi ni, bagi Busyra, kita tukar syarat dia. Dia kena tulis tu syarat tu. Ya Arhamar Rahimin. Ni dia matan dia. La yajibu talabuhu fi haddil ghawthi wa haddil qurbi wa sama illa idha amina nafsan wa malan wa inqita'an an rufqah wa khuruj waqtin. Sama. Fa in wajada fillah. Banyak terpanjang tafsir dia. Faham? Okey. Baca. Jadi tambah. Di syarat dia dia perlu rasa aman. Lagi sekali dia salah tadi. Daripada bahaya pada diri dia. Diri ni maksudnya nyawa dia, anggota dia, dan dia punya harta dia, keluarga dia, termasuk ikhtisas. Termasuk ikhtisas dia. Cuma dia punya masalah haddul ghaus dengan haddul qurb ni, kita bezakan antara dia waham ada air di dalam had tersebut dengan dia yakin ada air. Faham? Dia yakin ada air. Memang dalam jarak depan tu ada air, nampak ada air, pergi lah. Faham? Kalau dia yakin ada air dalam jarak haddul ghaus, maka dia wajib pergi mendapatkan air tersebut walaupun akan membahayakan ikhtisasnya. Jadi yang tidak disyaratkan keselamatan ikhtisas itu adalah kalau yakin air berada pada haddul ghaus. Tapi kalau waham sahaja, disyaratkan keselamatan ikhtisas itu juga. Faham? Okey.
Syarat dia yang seterusnya, dia kena rasa aman daripada inqita'an anir rufqah. Tu tambah lagi syarat daripada yang tadi. Maksudnya kalau dia pergi cari air ke jarak tersebut, maka dia rasa aman daripada tertinggal daripada rombongan dia. Faham? Jadi kalau kerana dia nak cari air, dia akan tertinggal sebab rombongan ni, contohlah rombongan tu bukan Islam dengan kawan-kawan dia. Kalau dia pergi cari air kat situ, pecah, dia tertinggal dengan rombongan dia. Jadi kalau dia tertinggal dengan rombongan dia, payahlah sikit musafir ni. Faham? Sebab pergi dengan rombongan. Maka dalam situasi itu dia tak wajib pergi dapatkan air itu. Dan dia apa? Dia boleh terus pergi bersama rombongan dia dan dia boleh tayamum. Jadi syarat seterusnya apa? Rasa aman daripada terputus daripada rombongannya. Okey? Dan syarat yang seterusnya, dalam matan mukadimah tulislah. Syarat yang seterusnya apa? Keluarnya waktu. Rasa aman daripada keluarnya waktu. Ataupun dengan bahasa yang mudah, waktu tak sempit. Faham? Kalau dia nak pergi dapatkan air, waktu dah hujung. Dia pergi tempat tu nak dapatkan air, menyebabkan apa? Menyebabkan waktu makin bertambah. Dia ambil wuduk pula, waktu bertambah lagi, menyebabkan semayang dia akan jatuh luar waktu. Sebab waktu sempit dah. Waktu cari dapatkan air tu, kemudian waktu untuk wuduk tambah lagi, dan semayang. Jadi masa yang baki tak cukup untuk buat semua benda tu. Faham? Maka pada ketika itu, dia tak wajib pergi dapatkan air itu, dia tayamum terus semayang dan semayang sah. Faham tak? Untuk apa? Untuk mengelakkan daripada jatuh dalam benda yang haram, iaitu mengerjakan semayang luar daripada waktu. Mana yang lebih mudarat? Dia semayang luar daripada waktu tapi dalam keadaan tayamum, ataupun dia semayang dalam keadaan wuduk tapi luar daripada waktu. Dia semayang dalam waktu bersama dengan tayamum, dengan dia semayang luar waktu dalam keadaan berwuduk. Yang antara dua ni yang mana lagi besar mudarat dia dalam agama lah? Mana yang lebih teruk lah? Yang lebih besar adalah solat luar waktu. Solat tu, walaupun dia kerjakan solat luar waktu tu dalam keadaan berwuduk, tapi ia tidak berwuduk, itu tak boleh nak tutup solat luar waktu. Tak? Adapun kalau dia tayamum, walaupun dia tayamum tapi dia dapat semayang dalam waktu, maka itu lebih baik. Faham tak? Sebab tayamum ni bukan benda yang ganjil dalam syarak. Dia memang merupakan badal yang yang disebut oleh syarak. Tengok macam mana fuqaha menerangkan dua perkara yang mana sepatutnya lebih diutamakan. Tapi syarat ni, wa khuruju waqtin ni, syarat khuruju waqtin ni adalah apa? Selagi mana dia tak yakin ada air di sana. Faham? Di sana maksudnya apa? Pada hadul ghaus. Kalau dia yakin di sana pada hadul ghaus tu ada air, yakin, maka dia wajib pergi dapatkan air itu, walaupun nanti dia akan solat luar waktu. Faham? Dalam nukilan daripada ni, annahu law tayaqqana al-ma' fi haddil ghauthi fa innahu kalladhi ma'ahu al-ma'. Okey, contohnya satu orang dia bangkit lambat lah. Sekarang ni waktu baki, kita katalah 7 minit. 5 minit lah. Ada air, ada tanah kat sebelah dia. Kalau dia tayamum sekejap je kan, sebab 2 anggota je.
Kalau dia tayamum dan dia semayang sempat dalam waktu. Ni ayat ada ni, bukan cerita Musa secara umum. Ma'ahul ma'. Tapi kalau dia ambil wudu tu masa panjang sikit. Kalau dia ambil wudu, maka menyebabkan solat tu luar waktu. Adakah kita kata dalam surah ni dia tayamum lah untuk jaga semayang itu daripada jatuh di luar waktu? Jawapannya tak. Faham? Jawapannya apa? Jawapannya tak. Kenapa pula? Kenapa pula? Apa beza? Beza dia, dalam surah ni, bila air memang ada dekat dengan dia, tayamum memang tak boleh. Kalau ditayamum pun, tayamum tak sah. Faham? Sebab bila air ada, tayamum tak sah. So kalau dia semayang dalam waktu dengan tayamum, sebenarnya dia tak semayang. Faham? Semayang langsung. Maka antara semayang dalam waktu tapi tak sah, dengan semayang sebahagian luar waktu tapi sah, yang mana betulnya? Yang mana? Yang sah lah. Faham? Semayang tu jatuh luar waktu, berdosa tak berdosa, tengok dulu. Adakah dia yang menyebabkan benda tu lambat ataupun tak sengaja? Faham tak? Kalau dia yang menyebabkan lambat, maknanya dia tangguh sampai dah hujung, dia berdosa. Kalau tak, tanpa taksir daripada dia, tidur ke apa ke, dia tak berdosa. Tapi dia tak ada pilihan kedua, iaitu tayamum supaya semayang boleh buat lawan. Tak ada. Faham tak? Tak boleh. Tak ada pilihan seperti itu. Okey. Seterusnya, kalau Zakarah nanti baca ni syarah 4 ni. Apa dia? Duduk. Lagi. Dah baca dah. Berkali nak baca. Seterusnya, ini yang kita tanya minggu lepas. Kalau walau makatha mawdi'ahu, kalau dia masih lagi duduk tempat yang sama, semayang zuhur, semayang asar tempat yang sama, ataupun kita kata dia dah jamak lah, dia semayang asar, semayang maghrib tempat yang sama. Masa nak semayang maghrib tu, adakah dia masih kena cari air lagi? Talab itu adakah yujaddid talabal ma'? Dia perlu cari air lagi. Bila masuk isyak, cari air lagi contoh. Ataupun bila masuk waktu solat baru yang dia kena solat, dia kena cari. Jadi talab sebelum ni, cari air memang wajib. Sebab dipanggil apa? Malaitimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Tapi persoalannya, adakah sudah cukup dia berpada dengan cari yang sebelum ni, ataupun untuk solat berikut dia kena cari yang lain? Cari sebelum ni kira untuk sebelum ni je. Untuk solat baru cari yang lain. Untuk solat baru cari yang lain. Ada khilaf di kalangan ulama Syafi'i. Pendapat yang muktamadnya apa? Wujubut talabi, wajib mencari air bagi ma. Bagi ma tu maksudnya solat. Bagi solat yang baru datang. Ya. Elak dia. Jadi orang tanya soalan dia, kenapa dia nak kena cari air lagi? Dia kan dah cari tadi, tak ada. Mengapa perlu dia nak kena cari air lagi? Itu elak dia. Terjemah, li'annahu, kerana semuanya kadang-kadang dia menjumpai air. Bukan kadang-kadang. Bukan semua keadaan qad tu cuma kadang-kadang. Barangkali. Qad yattali', barangkali dia akan menemui air, menjumpai air, melihat air. Faham? Maksudnya mungkin dia cari kali yang ni jumpa air pula.
Bila kamu tengok ilat ni, kamu dah faham dah. Makna kata, maknanya, kalaulah dia yakin memang air tak ada, dia tak payahlah cari. Surah ni hanya dalam surah apa? Wahab. Tapi kalau kawasan hutan, mungkin kita miss tengok tu boleh berlaku kan. Tapi kalau kawasan ni, yang mana kawasan tu kecil je, kalau carian pertama tu tak ada, memang tak ada lah. Dia tak mungkin akan ada, tak mungkin akan miss terlepas, tak perasan ke tak. Kalau memang carian pertama sifatnya begitu, maksudnya apa? Carian pertama membawa kepada yakin air tak ada, maka dia tak perlulah nak cari. Faham? Dia kembali kepada kaedah yang tadi, bahawasanya bila yakin air tak ada, tak wajib cari. Tak wajib cari tu hatta untuk kali pertama pun. Betul tak? Sebelum ni kan baca, kali pertama pun tak payah cari, sebab kawasan tu memang confirm tak ada air. Macam kita bagi contoh dalam penjara kan, dalam bilik apa, cari air apa? Bilik tu satu je, cari air ikut mana? Bawah tanah. Lagi. Jadi bila dia kata sesungguhnya barangkali dia akan menemui air pada carian yang kedua ni. Bila sebut barangkali, menunjukkan apa? Surah ini adalah surah tidak yakin air tak ada. Air tak ada. Bukan ada. Carian yang sebelum ni hanya bawa kepada berat sangka tak ada. Bukan yakin. Satu lagi kita belajar dalam bab tayamum ni, li zanni apa ibarat sebelum ni? Li zanni faqdihi. Li zanni faqdihi. Kalau dia tak menemui air pada had tersebut, maka apa? Dia dah boleh tayamum. Elat dia apa? Dia kata li zanni. Jadi perkataan li zanni faqdihi memahamkan kita bahawasanya kita boleh tayamum dalam keadaan kita zon sahaja air tak ada. Syarik tak taklifkan kita sampai tahap yakin air tak ada. Faham? Kalau syarik taklifkan, dia lagi berat lah. So kalau orang tu dia zon saja air tak ada berdasarkan carian dia yang buat tadi, maka itu pun dah cukup untuk dia boleh tayamum. Faham? Li zanni faqdi. Perkataan zan tu memahamkan kita taklif syarak ni, dia tak taklifkan kita apa? Yakin. Kita zan saja. Macam mana zan tu boleh timbul? Zan tu boleh timbul setelah cari lah. Oh, panggil zan. Faham? Kalau selagi dia tak cari, dia tak boleh guna istilah zan faqdil ma. Zanna faqdahu. Lagi? Muqabil asal kata la yajibu talab maratan ukhra. Sebab apa? Ma'ruf. Seterusnya la zafira bihi. Zafira tu maksudnya menemui, mendapati, memperolehi. Pasti dia akan jumpa. Kata kalau ada lah. Kalau tak ada. Kalau kali pertama tak jumpa, kira cari kedua pun tak ada juga. Lagi, tapi dalam bab tayamum kita pun sebut kan, kalau masih ada waham ada air, kena cari. Oleh kerana carian pertama zon sahaja air tak ada. Apa maksud? Bila zon sahaja air tak ada, air ada apa? Kalau dia ada tak ada kan? Kalau dia zon air tak ada, air ada waham. Dan kita sebut kalau ada wahamnya air ada, dia kena cari pada hadul ghauf. Hadul qub tak. Maka dalam surah ini waham tu ada lagi. Maka dia kena cari. Faham? Lagi nanti kita belajar dalam bab tayamum, perkara yang membatalkan tayamum. Bila dia waham air ada, batal tayamum dia. Dengan syarat dia belum takbir. Dia dah tayamum. Sebelum dia takbir, nampak awan berarak.
warna hitam, gelap. Betul dalam hati dia jatuh sangka ni nak hujan ni. Ataupun dia nampak daripada jauh macam ada asap-asap kan. Oh ni ada musafir ramai ni. Oh dia orang ni mesti ada air, banyak orang. Rupa-rupanya yang datang tu segerombolan binatang contohnya. Ataupun dia orang pun tengah cari air. Bila dia sangka je ada air, batal tayamum dia. Batal. Nak tayamum lagi sekali. Begitu sekali dalam bab tayamum lah mazhab Syafi'i. Begitu kaedah. Seterusnya, walau hadatsa ma yuhtamalu ma'ahu wujudul ma'i katulu'i rukani wa ibadi wa ma'ati wajabat talabu qat'an. Apa dia? Kalaulah Walau hadatsa jemaah sekiranya dapat sesuatu yang berkemungkinan wujudnya air bersamanya, seperti datangnya rombongan dan gumpalan awan, maka wajib mencari air secara pasti. Di sini syarih nak terangkan mahallul khilaf. Yang mahal khilaf dia kena cari air tak pada kali yang kedua ataupun tidak kan. Mahallul khilaf itu selagi mana lam yahdus ma yuhtamalu wujudul ma'ma'ahu. Ma yuhtamalul ma'ma'ahu. Faham? Maksudnya pada solat yang kedua. Tapi kalaulah berlaku lepas dia dah solat tu, berlaku suatu keadaan yang mana keadaan itu ada ihtimal ada air. Ada air yang datang. Maka bila ada je hudus benda yang seumpama ini, tanpa khilaf di antara dua kumpulan tadi, bahawasanya perlu cari air pada ketika itu. Allah.